Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung kembali kelas mingguan kita, yang mana saya rasakan tuan-tuan dan puan semua dalam keadaan mood yang sangat ceria selepas balik daripada melawat pusat pendidikan Al-Barakah. Jadi Assalamualaikum. Jadi mudah-mudahan pergi tempat barakah tu bawa balik barakah jugalah, ya. Baik. Kita juga turut doakan supaya Ustaz Ashikin segera sembuh. Saya pernah merawat dia, penyakit artritis dia tu. Cumanya ialah masa kadang-kadang tak mengizinkan untuk sepanjang masa saya dengan dia, pun tak sempat nak pergi ziarah lagi. Jadi siapa yang pergi kemarin, okey, dia dah operate dah? Yalah, batu di empedu kan? Belum, dengan laser kot tu. Baik. Sedikit petua bagi mereka yang ada batu empedu. Blend 7 biji apple hijau. Okey. Blend 7 biji apple hijau. Ini petua daripada Dr. Hamid Rashad. 7 biji apple hijau blend, tapi kena kupas kulit dulu nah, sebab kulit tu dia ada lilin, dia tak bagus untuk kesihatan. Kupas kulit dia. Lepas tu baru kita blend. Lepas blend tuan-tuan, tapis air dia, masukkan madu 2 sudu, cuka buah tin 2 sudu, lemon, cuka buah tin 2 sudu, lemon separuh, perah lemon perah. Kemudian diminum setiap malam sebelum tidur. Jadi bila kita blend 7 biji tu, kalau gamak banyak, simpan separuh lah, sebab saiz buah apple kan tak sama besar. Cuma syarat dia sebelum tidur tu dia minum. Kemudian nak ke pembaringan tu dia kena minum minyak zaitun 3 sudu. Okey, minum minyak zaitun 3 sudu. Ya. Apa dia? Besar. Dan selepas tu dia tidur kena mengiring ke kanan. Tu yang penting. Mengiring ke kanan. Mengiring ke kanan. Jadi buat setiap malam. Biasa hari ke-5 ke-6 pagi tu berak keluar. Pesakit saya ramai yang kita dah rawat, alhamdulillah, tak payah duk pening kepala. Kalau ada simptom tu cepat-cepat cari apple hijau, lemon, sari cuka tin dan juga madu. Okey, kaedah macam tadi ya. Kita blend apple dulu. Blend apple dulu bagi hancur. Kalau tak hancur tapihlah, kalau hancur lagi bagus. Lepas tu masukkan cuka buah tin 2 sudu, lemon separuh biji. Lemon tu kita perah dah. Kira masam tu ini. Lepas tu bubuh madu 2 sudu. Bila nak minum, kita minum waktu nak tidur. Okey, lepas minum tu baru minum last kali minyak zaitun 3 sudu. Setiap malam kena buat macam tu. Tidur dalam keadaan mengiring ke kanan, tidur ikut sunnah.
Hari kelima, keenam, insya-Allah dia keluar. Berak dia keluar. Ya? Air yang kita blend tu cawan lah. Dalam dia akan dapat 1/2 cawan ke. Sebab dia kalau buah apple tu besar, dia akan banyak lah. So bagi 2 lah. Jadi tolong bantu siapa-siapa yang ada masalah batu empedu. Kalau boleh elak operation, kita elak lah. Sebab sakit kan, kesian. Okey. Ni petua Dr. Hamid Arsyad. Dan saya pun dah buat ramai pada pesakit saya dah, memang dah sembuh, alhamdulillah. Semua sudu atau sudu besar ya? Semua sudu sudu besar. Blend campur air penawar. Okey. Jadi itu antara petua yang boleh tuan-tuan amalkan. Okey. Baik. Itu untuk batu dalam empedu. Dia nak kenal mudah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kat sini, tang ni. Kalau rasa ada biji, rasa sini ada biji bermakna ada batu di empedu. Ada biji dan sakit. Dua-dua. Kena cek dua-dua. Lokasinya kat sini. Ni area sini. Tekan kalau rasa ada biji, ada ketulan, dia macam pasiak tu. Pasiak halus. Sakit, maknanya kita ada batu empedu. Sebab dia banyak kena perempuan, lelaki jarang kena. Dia berbeza batu karang. Batu karang lelaki-lelaki lebih cepat kena, majoriti berbanding perempuan. Dia tak sama ya. Okey. Ya. Tak. Batu karang lagi mudah. Dia biasa saya buat cukup buah tin 2 sudu, madu 2 sudu, air panas. Clear. Itu kalau batu karang. Cukup buah tin 2 sudu, madu 2 sudu, air panas. Lepas tu kacau ikut tawar, minum lepas makan. Setiap kali lepas makan minum. Tu kencing keluar lah. Tu cara paling mudah. Kalau batu karang lebih senang sebab dia daripada ginjal nak keluar ke pundi kencing, dia tak ada masalah. Kalau batu empedu ni rumit sikit sebab dia di atas. Baik. Ustaz, sekali lagi yang batu karang. 2 sudu cuka buah tin, 2 sudu madu, apa-apa madu lah ya, campur dengan air panas, kacau ikut tawaf. Yang penting ikut tawaf tu kacau tu. Bacalah selawat syifa ke ayat apa-apa ikut suka tuan-tuan nak baca apa, yang penting niat Allah sembuhkan. Lepas tu minum lepas makan. Lepas makan tengah hari, lepas makan malam minum. Nanti kencing dia pecah, dia keluar sendirilah. Mudah ya, tak ada lah susah sangat. Sebab saya pernah kena dulu. Okey, jadi dapat 2 petua pagi ni. Kebetulan dah tahu Ustaz Askin kena macam tu, saya beritahu lah. Pasal dia rawat orang lain kan, tak abang kat grup ni rugi pula. Okey. Nantilah kita buat slot khas ni. Tanya Dr. Rahaya, boleh kita bahas apa maksud? Biasa dia biasanya lah ya, kolesterol tinggi standard, kekebasan di kaki ataupun tangan, biasa kaki lah ya, kebas, itu merujuk kepada masalah kolesterol kita dah makin naik. Jaga ya. Baik, sebelum kita mulakan saya nak share sikit musafir saya ke Yala baru ni kan, dan tentang yang dalam grup saya tu mungkin ada lihat saya post pondok moden yang kalau macam Haji Jamuddin, kalau boleh pergi sekali kita pergi sekali tengok sistem pendidikan yang saya rasa lebih canggih pada Malaysia. Walaupun struktur rumah macam dengan kampung, jalannya pun lebih kurang, tetapi sekolah canggih. Baik, perjalanan daripada Bukit Kayu Hitam ke Yala 3 jam setengah. 3 jam setengah ke 4 jam. Itu pun checkpoint ada berapa tempat ni, tentera. Sepanjang jalan tentera, checkpoint. Tapi naik kereta. Tapi guna van Siam lah, yang pelik Siam tu. Kita hire pemandu pelancong lah. Kalau tidak, jenuh kita nak berhenti setiap checkpoint tu. Kalau kereta kita lah. Kalau kereta kita kena bawa geran semualah. Kemudian sudut bahasa, dia orang masih bercakap bahasa Melayu Patani ya. Macam Kelantan juga.
cuma lebih lembut intonasi dia. Di kalangan anak muda banyak cakap Siam lah. Okey, apa yang saya nak ceritakan ialah konsep wakaf. Konsep wakaf. Saya lihat 8,000 pelajar standard universiti tau, tapi ini adalah sekolah. Tak pernah seumur hidup saya dalam bidang pendidikan saya melihat sekolah yang ada 8,000 pelajar. Sekolah Pondok Pak Yah zaman saya dulu, zaman cemerlang Pak Yah Jonet dulu, kami ada 3,500. Itu paling tinggi jumlah waktu saya belajar kat pondok dulu. Ini 8,000 tuan-tuan. Okey, nak ceritanya konsep wakaf ni 8,000 pelajar ni tidak membayar sebarang yuran. Percuma. Guru ada 600, gaji guru kerajaan Thailand bayar. Thailand dia baik kat sini pula, ya. Dia bayar. Jadi pelajar, prasarana cantik, bangunan sekolah macam kita sinilah. 4-5 blok lah sebab 8,000. Komplit dengan sains moden, tahfiz, makmal. Pelik, tengok di luar bangunan punya tak elok, bangunan kedai-kedai lah, tapi masuk dalam kawasan sekolah tu memang cantik. Wakaf ni wujud sejak tahun 1955. Dana yang disumbangkan oleh Saudi, banyak negara termasuk Malaysia, orang kaya, dan benda tu dijana sampai hari ni. Apa mereka buat tuan-tuan? Kita boleh tengok duit yang sampai, dia orang akan bina kolam udang, kolam ikan, beli getah. Daripada duit inilah dijanakan pendapatan. Dia bukan guna duit tu untuk terus tak. Syarat dia mesti dia gunakan untuk pembangunan ni lah. Jana duit, jana. Daripada situlah digunakan untuk membiayai anak-anak kita bersekolah di sana. Dan bila saya lihat berjaya konsep tu, sekarang mereka sedang buat Islamic Asian University. Konsep wakaf macam Azhar lah, mana budak-budak semua free belajar kat universiti tu. Sebab sekarang di Yala dia orang fikirkan 8,000 student nak ke mana kalau tak buat universiti. Yang mampu ada masuk kuis, ada masuk banyakkan UAE lah, UAE, Azhar, Indonesia, Bandung, Jakarta, banyak itu tempat pelajaran lah. Maknanya baki yang lebih ni, yang tak mampu ni nak ke mana. Jadi mereka sedang usaha nak wujudkan ASEAN Islam University. Saya tengok kertas kerja semua dan saya ambil beberapa benda lah yang boleh kita bantu. Tanah dah ada, diorang dah beli, tanah wakaf beli, wakaf dah beli, model siap, cuma nak bina je. Jadi saya duk bayangkan lah, kalau di Malaysia kita boleh wujudkan konsep wakaf sebegini, anak-anak muda kita saya rasa bagus tau. Saya lihat akhlak anak muda, diorang datang sekolah kedatangan pakai pashcard tag IC mereka tu, bila tak touch je terus sistem tu sampai kat parent, handphone parent, anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah, sila ambil tindakan. Memang canggih ni, saya tengok sendiri gambar dah. Lepas tu cikgu pula kena cap jari, cap keluar muka dia. Saya cap muka saya keluar unauthorized, dia kata. Maksudnya pelawat lah, kena lapor lah. Tapi tu sistem dia lebih canggih pada saya lah. Di Malaysia ada 1-2 sekolah yang buat, saya tahu. Cuma ini dalam konteks 8,000 student, dia boleh jaga tu. Perhimpunan saya pergi tu tak ada bising macam kita. 8,000 ni boleh tengok kalau bising kan, dia orang tenang je. Tu didikan sampai koridor sekolah, sampai ke tangga, semua kena buka kasut, pegang kasut, naik ke kelas. Jadi dia jimat tukang sapu. Itulah wakaf. Tukang sapu dia semua student yang datang lewat ke sekolah, itulah tukang sapu. Denda. Tu saya katakan, bila dia konsep ni, dia hanya bayar gaji guru je. Tukang kebun tak payah. Memang ada hari-hari pelajar lewat, itulah tukang kebun. Dia akan denda lah, setengah jam, sejam, siram pokok, sapu sampah, sapu koridor. Nampak tak? So dia jimat tenaga tukang kebun. Ini konsep wakaf. Jadi tak kena keluar duit lah. Maknanya memang kerajaan Thai hanya bayar gaji guru 600 orang. Jadi saya usulkan tuan-tuan dan puan, kalau ada saudara mara sana, buat lawatan ke sana. Hotel semalam RM50, 4 bintang. Okey tu. Makanan tak ada lah, tapi tempat tinggal. Tengok bangunan luar memang huduh tuan-tuan. Rumah macam rumah kayu lama, tapi masuk dalam yang canggih. Makmal semua. Aircon, TV. Luar tak nampak cantik, dalam memang cantik. Hotel murah, makanan memang murah, sedap bersedap. 95% adalah Muslim.
tu tak bimbang. Kalau kita kata Kelantan tu kita ada sejuk hati tuan-tuan, sana lagi sejuk hati. Tak ada langsung yang buka aurat kecuali Siam lah. Perempuan semua kecil besar naik motor semua bertudung, tudung Melaka. Jerit pekik tak ada, horn kereta tak ada bunyi. Pemandu kereta hormat motosikal, motosikal hormat basikal. Dia konsep tu. Dia bagi laluan. Kita tak ada kan. Jam pagi-pagi. Tak ada, dia orang jam sekolah tu relax je. Tak ada polis mengawal. Masing-masing bagi laluan. Polis hanya duduk kat tengah-tengah tu je. Divider jalan tu, tengah-tengah tu, kawal je lah. Dia tak kawal lintas, dia tengok aja. Tu antara yang saya nampak, dialah masih lagi mengekalkan kita kata budaya hidup Islam. Macam kalau kita hidup zaman Nabi, zaman sahabat, macam tu lah rasa dia. Hubungan jiran tetangga cukup baik. Nanti ada masa Mik barakah ulama. Saya sempat jumpa 2-3 ulama, bapa-bapa pondok-pondok kan, kita dekno sembang, termasuk yang di-Betua Majlis Agama Islam ialah kami bergambar. So benda macam ni pada saya elok kita pi tengok ya. Beza kehidupan macam kita memang beza sangat-sangatlah di sudut taraf hidup, tetapi di sudut budaya akhlak tu ya Allah, dia sangat ihtiram kepada tetamu. Kalau kita ke Kelantan tu best, sana lagi best. Macam tak mau balik duduk sana. Saya sebelum Ustaz ada ramai kawan di Selatan yang ajak saya pergi itu sebab mereka tu adalah parent yang budak-budak Thailand yang datang belajar di Malaysia dulu. Okey. Government punya apa? Twin program Bapa dia selalu datang kat singgah rumah saya, ajak pergi, saya takut keselamatan. Tapi yang ni yang tak maksud ni Yala betul. Yala betul. City. Bukan Naratiban. Bukan. Apa nama sekolah? Madrasah Bi'asatul Islamiyah. Madrasah Bi'asatul Islamiyah. Bi'asat ni maknanya pembangunan. Bi'asat, tamadun, ketamadunan naik. Kita pernah sampai ke Gontok Indonesia. Gontok belum, tapi Gontok saya tak pergi, cuma saya jadi pengawal pengiring. Bila ada delegasi Gontok ke kuis, saya yang cas. Jadi memang saya tahu banyak pasal Gontok lah. Gontok pun bagus sistem dia, cuma kalau kita tak tahan susah lah disiplin itu. Anak cikgu Najah. Kalau tak tahan sistem dia, ke kelas kena berlari standard lah ya, ke kelas berlari biasalah. Kita jalan kan, Melayu kita kan nye, dia tak ni. Kemudian kena command tu bahasa lah, English dengan Arabic kena fluence. Sebab cakap Melayu kena denda. Di Gontor, kau cakap lah Melayu kat asrama ke kat koop, polisnya semua ada. Bukan polis lah, pengawas. Sebab tu lah orang yang kelahiran Gontor, Arab fluence, English fluence. Betul, ini memang sistem dia gitu. Sistem pendidikan memang gitu. Alang-alang cakap denda dia, kalau budak lelaki tu kadang-kadang dia botakkan kepala kat tengah perhimpunan. Perempuan tu dia tukarkan pakaian ke merah semua, tudung merah semua merah, denda dia. Uniform warna lain lah, tapi bila denda tu gitu. Jadi pelajar ni dididik secara begitu. Ekonomi berlegar dalam kawasan universiti tu, sekolah tu. Ada koop dia semua. So gaji guru tak dibayar, dia gaji guru ni semua daripada wakaf. Yes, daripada ekonomi yang berlegar di situ. Duit orang beli beras apa semua kan, dia pusing situ. Itu kaedah Gontor, memang terbaik. Malaysia belum ada sistem macam tu. Kalian guna bahasa apa? Bahasa dia? Sama ada di mana? Di Thailand yang di Thailand sekolah pondok seperti ini, dia pondok moden lah sebab dulu dah lama kan. Pagi dia belajar agama, adiniyah, kurikulum Islam lah. Petang akademik, kurikulum nasional. Sebab tu antara syarat kerajaan nak bayar gaji guru. Syarat kerajaan dia, so kena ada kurikulum Siam. So dia orang cakap Siam lah. Tapi kalau budak-budak ni tanya Melayu, dia jawab Melayu. Maksudnya dia, untung dia orang Thailand boleh, bahasa Arab dia orang boleh bercakap, Melayu boleh bercakap, Inggeris boleh, 4 bahasa. Yes. Ada. Kebanyakan dia orang punya guru-guru, kita nampak pakai slipper, kadang pakai jubah coknya. First class degree, Saudi, King Saud University, semua universiti luar negara tu, Sudan, Khartoum. Kita tengok dengan cara pakaian, dengan sampel habis. Tapi tengok sijil, saya tengok semua sijil tesis dia orang, saya tengok destinasi dia orang PhD, memang first class degree. Arab ni cakap, ya Allah.
Jadi itu benda yang positif. Sebab negatif saya tak nampak. Saya cerita yang positif je lah. Ada masa tuan-tuan, saya cuba dapatkan nombor kontak, ada ejen yang boleh bawa. Okey, itu serba sikit perkongsian. Dan nanti siapa yang ada macam Haji ada kenalan plan, saya syorkan lah pergi ziarah. Keselamatan nak mati tak mana mati je. Tu saya pergi, saya tak kisah. Ingat nak mati, akan mati di mana-mana pun. Ya. Dan setakat ni tak adalah saya nampak masalah di sudut keselamatan. Tentera memang ada sepanjang masa lah. Cuma boleh tengok Masjid Kerisik tu kita jadi inilah sebab sejarahan. Pergi insya-Allah. Setakat ni saya tengok okey je masyarakat dia. Baik. Okey, kita masuk pengajian kita. Panjang sikit celoteh pagi ni. Untuk makluman, ya. Faslun fil libasi, ya. Faslun fil libasi. Fasal pada menyatakan hukum pakaian. Nampak yang ni, ya. Baris yang muka surat 50, paragraf yang terakhir tu, faslun fil libasi. Jumpa nah? Baik. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum pakaian. Ini agama ajar kita, ya. Bermula haram atas laki-laki dan khunsa memakai sutra dan qaz. Qaz ni saya tak tahu. Saya dah cek, mungkin bahasa, mungkin dia beri sutra jugalah. Pak mak sama kot noh. Gitu ke. Dan duduk atasnya, laki-laki nah pakai haram. Duduk atas kain sutra pun haram. Dan bersandar kepadanya pun haram. Jaga nah. Laki-laki, perempuan jangan terkejut. Perempuan no problem, laki-laki. Dengan tiada berlapik semua tak boleh. Kalau berlapik tak apalah, maknanya katalah ni kain sutra, lepas tu ada kain batik lain, lepas tu kita sandak, tak apalah. Cerita dia kalau tak berlapik, ni cerita kain sutra kita sengaja duk pergi sandar, nak rasa kelembutan sutra tu ke apa, tu tak boleh nah. Hukum dah keluar di sini. Haram, ya. Itulah kita duk mengaji ni tak nak sentuh bab ni. Tok penceramah pun tak nak cerita. Pakaian nak cerita buat apa sangat? Hari ni kita mengaji. Baik. Tak habis lagi. Nanti sabar. Okey. Dan duduk di bawahnya seperti umpama khemah dan langit-langit pun tak boleh bagi laki-laki nah. Kalau sutera tu dia kaya sangat buat kelambu, kan, tidur dalam tu pun tak boleh. Ni laki-laki nah. Jadi mungkin menjawab persoalan Tuan Haji tadi. Kain sutera tu buat cadar tidur, mana kita duduk atas dia tak boleh. Ni kes kaya sangat lah, ya. Kes kaya sangat ni. Demikian lagi. Okey, cuba lihat. Demikian lagi haram atas laki-laki masuk dalam kain sutra yang dipakai oleh perempuan. Faham dah? Faham kot? Kena baca bagi habis ayat tu. Saya tak dah habis dah pun gelak dah. Tak dah habis gitu. Tapi faham. Gitu. Ni kes kaya sangat lah, ya. Kaya sangat. Cerita pakaian semua sutra, jadi laki-laki haram, ya. Masuk laki sutra yang dipakai oleh perempuan. Ni fahamlah pesertanya. Okey. Baik. Dan tiada haram, ni ada juga yang bolehnya tu. Tiada haram jika ia tertinggi atasnya dengan ketiadaan masuk sertanya dan menyurat laki-laki atas kain sutra. Menyurat ni tulislah, ni tulis khat ke apa ke, dan menutupkan dinding rumah dengan sutra. Ni kira cerita kaya betul ni. Dan dipakaikan binatang dengan dia,
Bersalahan jika dipakaikan dia akan kanak-kanak dan yang gila. Baik. Di sini ada beberapa keadaan tuan-tuan. Yang boleh tadi, kalau kain sutera tadi kita guna buat tampai dinding rumah kita. Maknanya dia ni memang kaya betul, dinding rumah buat daripada sutera. So ada berlubang tampang dengan kain sutera. Cerita kaya nah, kaya tu. Boleh jadi lebih kaya pada Sultan Brunei. Bayangkan kalau tampang rumah dengan dinding sutera ni kemas lah no. Tampang dinding rumah dengan kain sutera kira kemas lah. Dia buat contoh lah ya. Ataupun dia kata dipakaikan binatang dengan dia. Dia dah bela kucing cantik, dia import mana-mana mahal, dia pakaikan baju sutera pada kucing tadi, contoh. Atau binatang lain lah, burung ke apa kan. Yang ni tak ada masalah. Si lelaki tadi ambil pakaikan, dia tak ada hukum dikira sebagai haram. Okey. Cuma dia kata sini bersalahan. Okey, bersalahan jika dipakaikan dia akan kanak-kanak dan yang gila. Maksudnya untuk kanak-kanak ni dia ada pandangan. Ada kanak-kanak belum balik, setengah ulama kata harus belum balik. Okey. Laki-laki boleh pakailah, budak-budak laki-laki sebelum balik. Pandangan yang majoriti ulama. Ada kata tak boleh juga walaupun dia kanak-kanak sebab dia laki-laki. Tapi majoriti kitab saya rujuk dia kata harus. Jadi kalau nak pakai juga anak-anak kita yang belum balik boleh diberi pakaian sutera laki-laki. Mana hukumnya harus. Dan harus dipakaikan Kaabah. Maknanya kain yang tutup Kaabah tu. Okey. Jadi kalau kita pergi Mekah bolehlah tengok kan, cuma nak rasa kok tak sampai. Tinggi. Tapi kalau pergi Turki ada masjid yang memang pamerkan di bursa, masjid yang ada kain Kaabah dalam tu, Khalifah Osman bawa dulu, so dijadikan pameran. Boleh tengok tapi cermin lah, tapi nampak, memang nampak depan-depan cermin, nampak terang-terang kain hitam. Zaman Khalifah ke berapa dia dah banyak lah dia punya tu ya. Boleh dia kata. Dan kubur Anbiya dengan dia. Maknanya kan kalau kita lihat kubur Nabi-Nabi kan dia orang tutup dengan kain hijau, biasanya kain sutera ya, biasanya kain sutera. Ni hukumnya harus. Kubur kita tak boleh lah, kita orang awam. Nabi je boleh. Tu pun dipakaikan kat kubur. Jadi bila tuan-tuan pergi ziarah makam-makam para Nabi, Nabi Allah Ayub kan, Nabi Allah Syuaib, Harun, okay, di banyak tempat, biasanya yang tutup kain kubur tu, yang tutup dia punya kubur tu ialah kain sutera. Biasanya hijau, lembut, cantik ya. Tu hukumnya harus. Dan harus dibuatkan dia kandi-kandi mushaf. Kandi-kandi ni dia macam sarung lah. Macam sarung Quran tu, kita kata beg galah lah. Dia macam sarung ya. Tu kandi-kandi mushaf. Tiada kandi-kandi dirham. Tapi kalau buat sarung duit tak boleh. Dia boleh buat sarung untuk letak mushaf tu boleh. Sutera. Jadi maknanya kita buat gitu tak ada masalah. Dibolehkan. Ni cerita kaya nah, kalau kita kaya lah. Gitu. Sebab mahal, sutera ni mahal. Dan harus dibuatkan dia tali tali pedang. Mana? Dan harus dibuatkan tali pedang dan tali neraca dan tali anak kunci dan tali tasbih dan saf dakwat dan tali seluar dan kain sutera yang bercampur dengan yang lain sama banyak atau lebih yang lain daripadanya. Ni yang laki-laki setengah kita beli batik sutera tu, kalau kandungannya sama banyak antara benang sutera dengan benang biasa, so boleh pakai. Faham sini lah. Jangan kita takut pula nanti dengar orang kata batik sutera, sebab kandungan persen tu bukan 100% sutera. Sebab cerita sutera ni, kalau baju saya pakai ni, dia ponyot-ponyot besar ni boleh bola poket, punya lembut tu. Tapi kalau beli dekat bazar-bazar, kalau dia kata sutera harga RM80, itu biasanya dia campur. Jadi boleh pakailah. Tengok kandungan berapa, separuh sama banyak ataupun lebih benang biasa, benang sutera sikit, itu harus boleh kita pakai. Jelas lah hukum dia nah.
Yang buat tadi tu, nak buat tali tasbih boleh, nak buat anak kunci punya tali, sebab benang ni kuat walaupun dia lembut tapi kuat. Tu hebat sutera tu. Okey. So boleh, tak ada masalah. Sebab orang lelaki ni dia nak juga kan, nak juga tu. Jadi buat tali tasbih. Boleh pegang benang sutera tu kan, lembut, kok lembut sangat kan, tak boleh nak tasbih pula nanti. Masalah juga. Dan harus pula bagi laki-laki dan khunsa memakai kain sutera kerana darurat. Ni hukum berubah kepada harus, yang haram tadi kepada harus kalau darurat, seperti panas. Panas yang melampau, tengah-tengah kulit kita tak tahan, alergik dengan kepanasan. Doktor kata, encik, Tuan Haji hanya boleh pakai sutera saja. Kalau tidak, Tuan Haji punya kulit terbakar. Ni pandangan doktor. Jadi bila doktor berpandangan gitu, kita pun kena akul lah. Kalau gitu hukumnya harus. Yang haram tadi jadi harus. Sebab kes panas kulit yang melampau dengan saranan doktor. Kena rujuk perawat pula. Sebab doktor akan buat cek kulit ni sensitif kan. Kulit kita kan macam-macam kan. Ada yang makan ketam, tak boleh. Ada yang makan udang, tak boleh. Ada yang makan ubat supaya tak boleh, dia alergik dan sebagainya. Itu berlaku. Boleh. Okey, seperti panas dan sejuk yang mudarat. Sejuk sangat pun tak boleh. Doktor kata you sejuk sangat ni, baju biasa tak boleh, kena baju sutera je boleh. Mana tahu, mungkin tak nak berlaku, tapi kalau berlaku begitu, pandangan doktor kata boleh pakai baju sejuk sutera, sebab sejuk ni sejuk lain. Okey, mungkin mudarat boleh. Keduanya iaitu mudarat yang tiada tertanggung pada adat, dan jika tiada mengharuskan tayamum sekalipun, dan kerana terkejut perang dan tiada dapat yang lainnya. Okey, maknanya dalam keadaan darurat, terbakar rumah api, kain baju tak ada, yang ada kain sutera ada, pakai sutera tu. Hebat hebat. So dia keluar rumah lari tu pakai sutera. Sebab benda mahal dia mungkin jaga, mungkin dia tidur dengan sutera tu boleh jadi. So bila terbakar rumah, lari-lari ini yang tinggal, ini yang boleh pakai. Kalau berlaku begitulah dia kata, kalau keadaan adat yang mudarat, ya. Baik. Atau kata dia, dan tiada dapat yang lainnya, atau kerana hajat seperti kudis, penyakit kulit, kudis, atau banyak tumor di kulit, macam ialah jenis gelopak apa semua itulah ya, di kulit, penyakit kulit lah. Dan harus dibuat telepuk kainnya akan ditampal kadar 4 jari, dan jangan lebih suteranya itu daripada kain. Jadi kalau in case nak rawat kulit kita, baju ni kita pakai, kawasan kulit yang luka tu dibenarkan kita tampal kadar 4 jari, guna kain sutera. Ni bagi lelaki-lelaki lah, perempuan tak ada masalah. Sebab kawasan tu memang tak boleh sensitif dengan kulit biasa, kain biasa, maka dipotong, ganti dengan kain sutera. Kawasan yang terlibat, pakailah. Syarat dia jangan lebih 4 jari, agak-agak dalam 4 jari kawasan yang terlibat tu. Itu dibolehkan. Okay. Sekarang ni teknologi tuan-tuan macam-macam, boleh selembut sutera pun orang dah boleh buat kain dah sekarang ni, ya? Baik. Dan harus disukit dengan sutera dengan syarat jangan lebih timbangannya daripada kain, dan jangan lebih lebarnya. So nak buat kain songkit dengan benang sutera pun buatlah, kata dia, jangan lebih daripada syaratnya tu ada timbangannya daripada kain biasa tu, kena dengan syarat jangan lebih timbangannya daripada kain biasa. Nak buat kain songket, kita guna benang sutera, kandungan kedua-dua benang biasa, benang sutera, mesti benang biasa lebih sikit pada benang sutera, supaya laki-laki boleh pakai songket tadi. Kain songket kan, songket. Okey. Baik. Dan jangan lebih lebarnya daripada 4 jari, dan harus dibuatkan lapis tepi baju kadar adat yang ghalib orang yang seumpamanya. Jadi gini dia kata, harus buat lapis tepi baju, ataupun kita kata sikit je
maka benda tu dibenarkan. Yang tak boleh tadi kalau keseluruhan. Okey. Ini cerita kalau kita memang nak menggatal betul nak pakai. Ada penyakit tu, dia nak pakai sutera juga. Ya. Jadi syarak dah keluarkan kriteria dia. Tuan-tuan tengok kalau husband nak pakai, rujuk kitab ni balik. Boleh tak boleh ciri-ciri? Boleh. Okey. Begitu. Dan haram dipakaikan kain yang dicelup dengan za'faran sekaliannya atau setengahnya. Baik. Maka hukum haram di sini, kalau kain sutera tadi dicelup akan dia dengan za'faran. Tahu pokok za'faran? Za'faran ni yang dakwat merah. Cerita ni pokok za'faran ni cerita asal pohon ni katanya adalah pohon yang diberkati jugalah. Ada hadis Nabi sebut pun, sebab Nabi pernah ambil dakwat atau getah dia titis dekat luka kaki sahabat yang terkena patukan ular berbisa. Jadi za'faran ni dia ada dia punya getah dia ataupun dakwatnya yang warna merah, macam penyelup lah. Kalau titis sikit, air tu akan bertukar jadi merah. Dia macam penyelup tapi dia ubat. Sama lah tu, itu bahasa kita. Kita sebut zafran. Anak saya nama Zafran, ini za'faran. Term asal dah za'faran, istilah yang dalam hadis tu. Kita dah tak mengaji Jawi, duduk sebut zafran. Okey, za'faran, getahnya tu jadi ubat dia. Tuan-tuan senang, kalau nak test dia punya ni, getah dia kan, ambil gelas putih, masukkan air, titiskan dakwat za'faran tu, getah yang merah tu kan. Cuba tuan-tuan baca Fatihah, boleh nampak bentuk bunga cantik sangat. Boleh nampak? Ya, buat. Saya pernah buat dalam kelas. Gelas putih, gelas ni tak nampak, gelas putih. Masukkan air putih, titiskan za'faran, dakwatnya tu atau getah dia tu kan, titis, jadi dia akan jadi warna merah. Tapi bila kita baca Fatihah, dia berbentuk tu. Nampak bentuk bunga cantik sangat. Ini saya pernah buat dalam kelas. Saya minta student saya tengok kehebatan terapi Quran pada air. Sebab tu yang kita gunakan air penawar tu. Mahal, 100 lebih satu botol kecil tu. Di Masjid India banyak. Dia botol macam minyak wangi tu kan. Satu botol tu 100 lebih. Pekatlah dakwat dia. Tapi untuk perubatan sangat bagus tuan-tuan. Kita titis minum air. Tapi mahal lah, botol kecil tu 100. Botol minyak wangi tu, yang kecil tu, bukan yang besar, yang kecil. Pekat betul lah. Kira kita buka tu titis. Dia berubah air kepada merah, minum. Yang dah dia perah. Dia dua jenis. Satu, za'faran ni, yang daun tu, bunga. Yang ni kena rendam lama sikit. Kita minum jadi ubat juga. Tapi yang power, yang getah tadi tu, yang Nabi guna tu, air teh ke, air kosong ke, air suam minum. Dia bagus. Untuk otak bagus, untuk jantung bagus, ibu mengandung lagi bagus ya, untuk mudahkan kelahiran. Ni za'faran. Okey. Dan haram memakai emas, dan makruh dipakai yang dicelup akan dia kesumbar sekaliannya atau setengahnya. Ni makruh lah, buat nak pakai tak apa, tak pakai tak apa kalau celup tu. Cuma haram kalau celup pada za'faran. Dan haram memakai emas sama ada banyak atau sedikit, dan memakai cincin emas bagi lelaki tetapi harus bagi lelaki memakai cincin perak, bahkan sunat. Sebab Nabi pakai sunat ia jika tiada berlebih-lebihan pada uruf, serta diantibarkan qadar adat orang yang umpamanya pada timbangannya dan bilangannya. Jadi maknanya cincin macam saya pakai ni, okey, qadar uruf ni standard masyarakat kita terima berapa? Mungkin 2 bentuk, sini sebentuk. Tu qadar uruf. Ni kadang-kadang 3 sini, 3 sini. Itu dah terlebih uruf. Hukum sunat tadi berlaku bila qadar uruf. Mungkin sebentuk, mungkin 2 bentuk. Kita kata 2 jari kan. Itu hukumnya sunat. Tapi kata dia boleh berubah hukum tadi kepada yang bukan sunat, makruh, atau mungkin kepada haram kalau berlebih-lebihan.
pada adat. 4 jari pakai cincin. Pening ni. Okey. Jadi buat giliran lah. Hari ni cincin ni, besok cincin ni. Jadi yang tak ada tu boleh beli cincin perak pakai lah, ataupun cincin besi pakai. Dengan cincin emas sudah. Cincin emas bagi kat depa. So, saya dapat anugerah pun ni kat sekarang ni hari Jumaat. Saya dapat anugerah rantai emas. Jadi oleh Allah bagi rantai emas. Jadi habuan isi saya lah. Terimalah dengan rela hati bagi kat dia. Kita tak boleh pakai. Okey, emas perempuan boleh. Dan harus bagi perempuan memakai sutera dan menghamparkan dia dan sekalian bagi pakaian. Perempuan tak ada masalah, pakailah ya. Dan harus bagi wali memakaikan kanak-kanak akan sutera hingga sampai balignya. Dan harus pula bagi perempuan memakai emas barang bagi pakaian selama tiada berlebihan, serta gelang kaki daripada emas berat 200 miskol. Demikian lagi. Okey, ni perempuan kena ambil ni ya. Nak pakai gelang kaki jangan lebih berat pada 200 miskol. Faman ya'mal miskal dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskal dzarratin, itu miskal. Miskal satu kadar timbangan yang agak ringan. Sebab rantai kaki ni kalau berat nak berjalan tak boleh, seruk serak bunyi mah dah kan. Jadi dia kata 200 miskal ni mungkin timbangan yang agak ringan. Kalau miskal tu memang ringan betul. Okey, jadi 200 miskal tu agak-agak mungkin nak kata kalau 200 gram sesuai kot. Tak berat sangat 200 gram. Tapi kalau 200 kilo tak boleh. Ini pun 200 gram pun pada saya memang berat juga. Sebab emas dia berat. Okey. Baik. Sekarang ni di Malaysia, industri emas ni agak berkembang bila wujudnya Ar-Rahnu, pajak gada Islam. Kat sini pun ada ya. Saya banyak terlibat dengan sistem Ar-Rahnu ni. Jadi yang belum ada emas, beli emas sebagai simpanan sebab dia kalis inflasi. Kalis inflasi, sebagai contoh zaman Nabi dulu 700 dirham boleh beli seekor kambing. Sekarang pun sama nilai. 700 dirham boleh beli seekor kambing. Duit perak lah. Kalau emas 400. So kalau kita 400 gram boleh beli seekor kambing, sama macam dengan zaman Nabi. Dia sama. Faham tak? Duit dia naik turun, tapi kalau emas sama. So saya syorkan simpan emas sebagai aset untuk masa depan ya, sebab dia kalis inflasi. Zakat kalau di Selangor bila dah sampai 850 gram 800 gram. Ni Selangor punya, dia macam Kelantan lah, 800 gram. Dia tengok suasana masyarakat. Sebab budaya emas ni di macam Kelantan, perempuan ni suka pakai emas ya, sampai ke sini kadang-kadang. Tu selok tu dia bunyi serak bunyi yang kering-kering tu. Okey. 800. Jadilah ni sekali balik timbang. Kalau kamu tak ada alat timbang, main rumah saya timbangkan. Alat timbang mah dia tak sama macam timbang kilo kedai runcit ya. Dia lain, dia lembut. Kalau siapa yang ada emas lebih 800 gram, maka kena keluar zakat ya. 2.5% daripada nilai emas. Jadi contoh macam ni, kita timbang. Katalah makcik limah ni dia ada 800 gram. Harga lah RM205 1 gram. Harga di Poh Kong, di Habib Jewel, di Wah Chin, Wah Chan, apa semualah. Okey. Kali ya. 800 ke 205 berapa? Sat, ada kalkulator, saya bawa handphone tadi. Tolong cerah Sat. Ilmu yang bertambah ya. Biar betul tu. 164,000. Berapa je? Terkejut tu. 205 kali 800. Okey.
Jadi cik suami tolong tengok, angka ni banyak ni. Tak, kalau ada 800 gram, kalau ada, tu saya kata satgi, siapa yang ada, kalau rasa ragu-ragu, mai rumah saya timbang, saya ada alat timbang. Kalau ragu-ragu, kalau rasa tak sampai 800, tak payah fikir. Isu sekarang ni kita dah lebih setahun dah kan. Daripada tahun lepas 2017 tak pakai-pakai, biar gitu je. Okey. Jadi kita kena pakai. Okey. Jadi okey. Bukan kena keluar zakat 104,000 ni, 2.5%. Daripada 164,000. Baru kita kira berapa? 2.5 bagi 100 darab 164. 2.5 bagi 100 darab 164,000. Berapa? Mengajar matematik pula kau hari ni. Berapa? Sekejap. Kita tengok. 4,100. Betul tu. Okey. Ini jumlah nilai zakat yang dikenakan ke atas barang kemas kita. Seandainya kita dah cukup haul. Cukup haul maknanya cukup tempoh setahun. 2017 tak pakai-pakai pun. Okey. Dan cukup nisab, cukup 800 gram. Tak cukup, tak sampai tak apa, lebih tak boleh lah, 800 dan ke atas. Tu syarat baru dikeluarkan zakat. Dinilai mengikut harga emas semasa, sekarang RM205 ataupun RM200 lebih kurang untuk 1 gram. Okey. Harga umum, sebab dia ikut kategori, ada 916. 916 ni dia pecah lagi, ada yang 24K, ada yang 22K, ada 20K, 18K. Karat. Nilai karat jadi tuan-tuan, dia banyak cerita bab emas ni sebab saya memang mendalami bidang ni. Dia ada bacaan dan setiap ni harga tak sama. Harga tak sama. Walaupun dipanggil emas 916 sebab dia bergantung kepada berapa karat emas dalam cincin tersebut. Sebab kalau emas sepenuhnya 24K, dia agak lembut, susah nak dibentuk menjadi saiz. Dia lembut. Jadi dia terpaksa campur swasa sedikit supaya boleh bentuk. Sebab tu kandungan emas tak sama. Dia ada 22 karat, ada 20 karat, ada 18 karat. So harga tak samalah. Cuma ini harga purata lebih kurang. Okey, boleh faham ya muslimat? Kalau ragu-ragu kan balik timbang kejap lagi ya. Tak kira. Dia tak kira. Maknanya macam ni. Macam ni. Balikkan nanti. Keluar. Buka peti, buat keluar. Buh dalam kain sarung tu, timbang. Kalau banyak lah. Main rumah saya dah alat timbang. Main timbang. Tak apa. Free ya. Okey. Saya tak boleh pakai sebab saya gatal. Okey. Dan jadah saya tak ada barang emas. Tapi masalah saya ialah barang emas mak saya dah meninggal. Tuan-tuan. Jadi tu masalah. Saya lentur sikit ni pusaka ni. Ni tolong ambil peringat pusaka arwah mak kita lah. Orang tuan ni banyak simpan emas. Bawah bantal, ujung tiang rumah, anjung rumah, rata tempat. Sebab dia tak simpan satu tempat. Ini cerdik orang tua dulu kan. Hanya rumah sana sini sikit disimpan. Jadi kita yang waris ni, perkara pertama kena buat benda tu lah. Jangan bahagi dulu, ambil semua dulu, timbang dulu. Sucikan harta tu dulu. Kita tak tahu sebab orang tua dulu mungkin dia tak belajar bab zakat emas, dia simpan je, dia tak keluarkan. Kita tak tahu. Jadi bila dia dah meninggal, kewajipan kita yang tahu untuk sempurnakan tugas tu dulu. Timbang semua, nilai berapa, sekiranya melebihi kadar ni. Cuma yang ni tak sama tuan-tuan. Selangor lain, Kedah lain, Perak lain.
Lain-lain negeri lain. Setakat saya tahu Selangor dengan Kelantan lebih kurang. Kelantan 850 kot. Johor lain. Sebab dia ikut budaya masyarakat setempat yang memakai dan juga sosioekonomi sesebuah negeri. Kalau Selangor sosioekonomi agak tinggi, jadi kadar tu ditinggikan. Jadi timbang, seandainya cukup, keluarkan dulu zakat. Lepas tu, kalau pandangan saya lah tuan-tuan, kita tak payah ambil, tukar kepada duit, infak ke mana-mana, pahala tu sampai kepada mak kita. Niat gitu. Itu yang saya buat lah. Setakat yang saya buat yang untuk keluarga saya dulu, barang kemas. Jadi saya belikan barang kemas tu, saya belikan nilai semasa. Duit tu saya hantar ke Palestin, aman Palestin, bantu rakyat sana. So kita buat benda yang baik supaya pulangan tu kembali kepada arwah tadi. Harta dia tu kan kita nak ambil. Dah dia tinggal rumah cukup lah kan, rumah. Jadi maknanya kalau boleh gitulah, jangan berebut ni kes, kadang-kadang banyak kes duk berebut atau pusaka dan sebagainya. Jadi tak syok lah gitu kan. Ya, untuk tahun, lepas tu tunggu tahun depan pula. Untuk setahun je, setahun sekali je bayar. Itu yang dia panggil haul, cukup tempoh. Okey. Kalau cerita dia, kalau harta pusaka ni mak kita simpan lama, kita tak tahu. Tak tahu berapa lama kan. Dan kita pun tak tahu berapakah kadar haul tu, sejak bila yang cukup haul tu, yang cukup nisab tu. Mungkin dia nak meninggal tu, hampir meninggal, dia dah beli lagi ke tambahkan. Jadi kita buat anggaran agak-agak. Kita kena anggarkan lah, sebab benda tu kita susah nak tentukan. Tapi setakat ni saya tu jarang yang menyimpan lebih pada nilai ni lah. Tak tahulah kalau ada kalau kaya betul-betul mungkin ada kot. Sebab kita tahu tu kena timbang. Macam mak mertua saya sekarang ada, cukup setahun kan, dia akan minta saya timbangkan berapa untuk dia keluarkan zakat. Sebab dia dah banyak, orang tua kan barang kemas banyak, dia tak pakai, orang tua mana pakai. Jadi setiap tahun tu kira keluar zakat je lah. Timbang nilai semasa, keluar. Ada orang kata kalau barang kemas kita tak pakai, kalau tak cukup 800 tak payah. Betul tak? Tak pakai kena. Yang pakai tak kena. Cerita ni faham? Yang tak dipakai, simpanan dalam peti besi rumah kita, tukar kita asyik pakai yang tu. Daripada beranak sampai mati tu kita pakai. Hal lain kita simpan semua. Yang simpan tu yang kena, yang pakai tak kena. Takkan tentu nak pakai 800 gram pun, tak tahu, boleh bayangkan. Nak elak zakatnya pasal pakai semua. Tu je. Tak nak dibuat dia orang ya. Tukar-tukar boleh lah. Kadang-kadang takut lupa. Okey dah, boleh faham dah. So banyak topik yang kita terkeluar sikit, tapi ada manfaat ilmu. Kadang-kadang kita tak jelas benda ni. Jarang dibangkitkan. Yang kita tahu zakat pendapatan kita je. Kan? Saya baru keluar baru ni lebih kurang 2,500 hasil perniagaan Oli House yang saya ni lah. Jadi saya bayar kepada zakat Selangor 600 lebih. Kemudian saya hantar ke Thailand baru ni, saya pergi cucuk duit sana senang. So tak payah ni kita pakai kad kita, terus keluar duit kat sana, bagi kat sana. Dan ada sikit saya bagi kat sekolah tahfiz sini lah, dekat sini yang kat masjid ni kan. Yang bangunan tu saya bagi sikit untuk sewa bulan. So sikit lagi untuk pelajar kuis yang memerlukan. Itu agihan. Maknanya cukup tahun je kita buat. Kena ada rasa tanggungjawab tu, baru rezeki kita tu berkat. Itu arahan Selangor. Dia bagi isu sekarang ni, kalau payah nak cakap lah ya, sebab isu ni payah, susah nak cakap. Keterusan takbir urus zakat tu sendiri. Ni ada permintaan doa selamat untuk anak saya Syazwani Nasihah yang akan temu jawatan baru esok. Okey. Doa penutup ni kita berdoa selamat lah ya. Okey, insya-Allah.
Ada soalan lain ya? Tak ada, kita menutup sebab nak berdoa selamat permintaan sahabat kita dalam ni ya. Untuk anak beliau Syazwani Nasihah yang akan temuduga jawatan baru esok. Oh, jawatan lama tak ada jawatan baru ya. InsyaAllah. Okey, kita berhenti di sini. Minggu depan tuan-tuan kita belajar tajuk yang agak menggerunkan. Kitabul Janaiz. Tajuk dia kitab ataupun bab jenazah. Ya, bab jenazah. Jadi kita akan kupas minggu depan insya-Allah. Baik. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik itu datang dari kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku qul wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khawafil hayati wa ba'dal mamas wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam katsiran bi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah was sihhata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah was sihhata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah was sihhata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wa khususan ila Syazwani Nasihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.